Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kajian pembuatan waw bulan. Perkataan waw dikatakan berasal dari perkataan Thailand kerana negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut. Terdapat dua kaum yang telah mempopularkan waw, iaitu kaum Melayu dan kaum Siam. Nama lain bagi waw ialah layang-layang. Dan perkataan layang-layang kebanyakannya digunakan di negeri seperti Johor, Melaka dan juga Selangor. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan Tun Sri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama dengan pemuda-pemuda serta kerabat diraja dan tidak pula disebut bermain waw. Kemunculan nama waw juga dikaitkan dengan bunyi busur yang diikat pada waw. Daun ibus yang dipasang pada busur akan menghasilkan bunyi waw 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 secara berirama. Tambahan pula, permainan waw sering diadakan untuk pertandingan mengikut peringkat umur. Pertandingan tersebut akan diukur bentuk kecantikannya dari segi keindahan kepada corak, bentuk, warna, ciptaan dan keasliannya. Ada yang mengatakan bahawa waw bulan ini bermula daripada putera Sriwijaya yang bernama Dewa Muda. Dewa Muda ini membuat serangan balas untuk mendapatkan kerajaannya semula. Corak yang ada pada waw bulan dikatakan sebagai peta penyerangan dan penaklukan yang berjaya dibuat oleh Dewa Muda. Waw bulan yang dihasilkan oleh Dewa Muda mempunyai kepala berbentuk Garuda yang melambangkan raja segala burung yang sebenarnya seorang wali. Busur waw ini mempunyai 12 ragam yang memberi maksud menjadi lambang kepada negara yang telah disatukan dalam pusat Empayar Sriwijaya. Permainan waw terutama waw bulan telah dipopularkan oleh rakyat Pantai Timur dan turut menjadikan sebagai pertandingan pada masa-masa tertentu. Walau bagaimanapun, waw bulan ini bukan sahaja digunakan untuk pertandingan, malah dijadikan hiasan di dalam rumah. Objektif kajian terbahagi kepada 3. Yang pertama, membuat berkaitan permainan tradisional waw dengan rakyat Malaysia. Yang kedua, mengetahui dengan lebih mendalam tentang permainan tradisional waw. Dan yang ketiga, mengenal pasti asal-usul permainan tradisional waw. Okey, untuk metodologi kajian, metodologi ni merupakan tata cara sebuah penyelidikan di kawasan kajian yang diamanahkan oleh pensyarah untuk menyelesaikan tugasan. Semasa menjalankan kajian, pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan semasa menjalankan tugas ini. Dengan ini, pengkaji dapat membuat tugasan ini dengan lebih teratur, dan kajian ini telah melibatkan hasil kerja seseorang pembuat waw. Bentuk kajian, kaedah yang kami gunakan untuk metodologi kajian terbahagi pada 3, iaitu kaedah membual, kaedah laman sawang dan kaedah rakaman. Kaedah yang kami gunakan adalah kaedah tembual. Pengkaji telah menggunakan kaedah tembual dalam tugasan ini. Kaedah ini dapat memudahkan kami mendapatkan maklumat yang diperlukan. Okey, kaedah yang seterusnya ialah kaedah laman sawang. Kami juga telah menggunakan kaedah laman sawang untuk mencari sumber maklumat tambahan berkenaan dengan produk yang kami kaji. Kaedah ini telah membantu kami untuk menambahkan sumber pencarian maklumat yang berkaitan dengan produk kami, iaitu waw bulan. Hal ini juga dapat memperbanyakkan lagi info-info yang berkaitan dengan produk kami, iaitu waw bulan. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah rakaman. Kami telah menggunakan kaedah rakaman untuk dijadikan sebagai bukti dan rujukan untuk
menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Kaedah ini sangat penting sebagai rujukan semula supaya tidak ketinggalan input ataupun bahan yang penting. Dalam kajian ini kami telah menggunakan rakaman audio dan video. Hal ini dapat supaya kami dapat menggabungkan video dan audio untuk memudahkan lagi proses untuk menyediakan tugasan yang diberikan. Bahan yang digunakan untuk membuat wow, yang pertama benang, yang kedua buluh, yang ketiga gam, yang keempat pisau raut, dan yang kelima kertas wow. Okey, untuk cara pembuatan, yang pertama pokok buluh duri yang selalunya digunakan untuk membuat wow, dan yang kedua buluh terlebih dahulu dipilih bagi mendapatkan yang sederhana tua supaya ianya mudah untuk dipatah. Dan yang ketiga, buluh terlebih dahulu diukur dengan ukuran seperti yang dikehendaki sebelum ia dipotong. Dan keempat, buluh dipotong mengikut ukuran yang dipilih untuk dibuat sayap, tulang belakang dan bahagian-bahagian lain. Dan yang kelima, belahan buluh diasingkan mengikut keperluan, sama ada untuk dibuat sayap atau dibuat tulang belakang. Dan yang keenam, bahagian tulang belakang dibelah mengikut ukuran yang dikehendaki dan bersesuaian dengan sayap. Yang ketujuh, bahagian sayap mestilah sama panjang antara kiri dan kanan. Dan yang ke-8, dari semasa ke semasa bahagian sayap diliut-liut untuk mendapatkan bentuk yang sempurna. Ke-9, penyediaan dan ikatan bahagian sayap dan bahagian ekor. Yang ke-10, cara membuat lakaran untuk bahagian-bahagian rangka wow. Yang ke-11, wow ditimbang terlebih dahulu sebelum dinaikkan supaya bahagian kepala dan sayap menjadi sama timbang. Ini bagi mengelakkan daripada wow menjadi berpusing. Dan yang terakhir, wow bulan telah disiap, diikat dan dihias dengan kertas wow yang bercorak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatih binti Muhammad Faisal. Nama matrik saya C19A0516. Hari ini saya akan membentangkan tentang fungsi penggunaan wang bulan, di mana para pengaji telah mendapati bahawa ada 4 elemen fungsi wang bulan, iaitu yang pertama ialah wang bulan ini berfungsi sebagai alat perhiasan, di mana ia diletakkan di balai seni galeri maupun muzium. Selain itu, wang bulan juga berfungsi sebagai alat pertandingan di antara penduduk kampung dalam kalangan masyarakat Melayu. Sebagai contoh, pada musim kemarau, di antara bulan Januari hingga Februari, para penduduk sedang gigih menyiapkan pelbagai jenis corak wow yang untuk dipertandingkan di kawasan lapang. Malah wang bulan ini juga dapat mengisi masa lapang kepada masyarakat Melayu. Seterusnya, wang bulan ini berfungsi sebagai daya tarikan para pelancong asing. Hal ini kerana keunikan dan kepelbagaian corak yang dihasilkan oleh tokoh dalam pembuatan wang bulan ini dapat menarik para pelancong asing untuk melihat lebih lagi tentang keunikan wang bulan ini. Dan akhir sekali ialah wang bulan ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih kreatif dan inovasi, di mana apabila melihat keunikan wang bulan tersebut, secara tidak langsung mereka akan mempelajari dengan lebih efektif dan sentiasa melakukan inovasi ataupun pembaharuan tentang corak-corak ataupun motif yang akan dihasilkan melalui kreativiti masyarakat tertentu. So, kesimpulannya bahawa fungsi penggunaan wang bulan ini
amat memberi banyak manfaat kepada orang ramai kerana ia bukanlah satu permainan yang tradisional, malah ia merupakan tradisi Melayu yang diwarisi oleh nenek moyang pada dulu kala. So, melalui dengan fungsi ini juga akan memberi kesan yang positif secara tidak langsung kepada generasi yang akan datang untuk dijadikan sebagai sumber rujukan mereka. Seterusnya saya akan menyambung perbentangan kepada keistimewaan WOW. WOW ni merupakan salah satu permainan tradisional, tetapi ia bukan sahaja digunakan sebagai permainan tradisional, ada juga setengah peminat WOW menggunakan ia sebagai salah satu perhiasan dalam ataupun luar rumah. Di sini perhiasan corak bagi WOW yang dimainkan ataupun WOW yang dibuat perhiasan di dalam rumah tidak beberapa banyak beza kerana corak WOW tersendiri ada pelbagai, dan jika kita ke pertandingan WOW ataupun pertandingan kecantikan WOW ataupun nebangan WOW, kedua WOW yang digunakan tidaklah beberapa beza, melainkan fungsi-fungsi ataupun kelebihan yang ada untuk WOW yang diterbangkan. Kemudian WOW ini merupakan WOW yang terkenal di Malaysia. Sebut saja WOW Barat atau lebih dikenali sebagai WOW Bulan. Ia paling banyak dihasilkan berbanding dengan WOW-WOW yang lain. Jadi setiap pembuat WOW mestilah mempunyai knowledge ataupun pengetahuan berkenaan bagaimana ingin membuat WOW ini. Kebanyakan mereka bukan sahaja pada usia yang berumur, tetapi bagi pewaris-pewaris ataupun peminat-peminat WOW juga mengambil pengetahuan berkenaan WOW ini. Selain itu, WOW ini keistimewaannya ia lebih lebar berbanding dengan WOW-WOW yang lain kerana itulah WOW ini sering dipilih sebagai WOW yang utama oleh penebang-penebang WOW ataupun peserta-peserta yang memasuki pertandingan WOW kerana ianya lebih mudah diterbangkan, ianya boleh pergi lebih tinggi. Tapi memandangkan untuk sekarang kami tidak dapat menjalankan kajian ini kajian ini di lapangan kajian kerana kami masih lagi di dalam Perintah Perkawalan Pergerakan ataupun PKP oleh kerana coronavirus ataupun COVID-19 yang ada di Malaysia sekarang. Jadi WOW ini ia merupakan tradisi yang tidak ketinggalan. Ia sering dikatakan walaupun sehingga sekarang dan pembuat-pembuat WOW masih lagi wujud. Walau bagaimanapun pembuat WOW ini bukan merupakan golongan-golongan lebih berumur. Jadi seruan kepada semua anak-anak muda yang meminati WOW masih lagi perlu untuk mengekalkan tradisi WOW ini sehingga sekarang. Reka bentuk WOW ni terdapat pelbagai dan kita boleh dapati ianya merupakan salah satu faktor yang menarik orang ramai untuk terus meneruskan pembuatan WOW dan permainan WOW ini. Terima kasih.